Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan tajuk wudu. Wudu dilakukan untuk menyucikan hadas kecil. Kita boleh berwudu dengan menggunakan air mutlak. Wudu terbahagi kepada perkara rukun, iaitu rukun wudu. Rukun wudu ialah perkara yang wajib dilakukan semasa wudu. Sekiranya salah satu daripada perkara rukun wudu tidak dilakukan, maka wudu itu tidak sah dan perlu dilakukan semula. Manakala sunat wudu ialah perkara yang dilakukan semasa wudu untuk menambah pahala. Sekiranya sunat wudu dilakukan, maka mendapat pahala, dan sekiranya sunat wudu ditinggalkan, wudu tersebut masih sah dan diterima. Perkara sunat wudu akan dinyatakan dalam warna merah, manakala perkara rukun wudu dinyatakan dalam warna biru. Baiklah, ini ialah bersugi. Bersugi bermaksud memberus gigi ataupun membersihkan bahagian mulut dengan menggunakan kayu sugi ataupun berus gigi. Bersugi ialah perkara sunat wudu. Seterusnya ialah membaca basmalah. Membaca basmalah bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berwudu, disunatkan untuk kita membaca basmalah, kerana ini ialah perkara sunat wudu. Dan seterusnya ialah sunat wudu yang ketiga ialah membasuh tangan hingga ke pergelangannya. Kita membasuh tangan sehingga ke pergelangan tangan kita. Ini ialah perkara sunat wudu. Seterusnya perkara sunat wudu yang keempat ialah berkumur-kumur. Berkumur-kumur ialah memasukkan sedikit air ke dalam mulut untuk membersihkan rongga mulut daripada sebarang kotoran ataupun sisa makanan. Berkumur-kumur ialah terkandung dalam perkara sunat wudu. Dan sunat wudu yang seterusnya ialah memasukkan air ke dalam hidung. Perbuatan ini dilakukan untuk membersihkan rongga hidung. Ingat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya semula setelah membersihkannya. Bukan disedut air tersebut sehingga ke dalam. Memasukkan air ke dalam hidung ataupun dipanggil istinsyaq ialah perkara sunat wudu. Perkara sunat wudu dilakukan untuk menambah pahala, dan sekiranya ditinggalkan, wudu masih sah atau diterima. Seterusnya, kita akan masuk kepada perkara rukun wudu. Rukun wudu ialah perkara yang diwajibkan ketika berwudu. Rukun wudu yang pertama ialah berniat ketika membasuh muka. Berniat ialah perbuatan di dalam hati. Oleh itu, semasa kita membasuh muka, di dalam hati kita berniat. Niat wudu akan diajar setelah diselesaikan rukun wudu ini. Rukun wudu yang kedua ialah membasuh muka. Muka ialah kawasan yang ditandakan ataupun ditunjukkan di gambar ini, iaitu antara dahi dan dagu dan telinga kanan dan telinga kiri. Kawasan muka ini hendaklah dibasuh ketika berwudu. Pastikan air meresapi ataupun terkena kepada setiap kawasan wajah ataupun muka ketika berwudu. Kawasan-kawasan seperti bawah hidung, atas hidung, bawah mata, tepi telinga dan dagu serta dahi perlulah dipastikan terkena air. Barulah membasuh muka itu sah ataupun diterima. Sekali lagi diingatkan, membasuh muka berwarna biru, maka ia adalah rukun wudu. Rukun wudu wajib dilakukan semasa berwudu.
Rukun wuduk yang kedua ialah membasuh tangan hingga ke siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Ini ditunjukkan bahagian tangan yang perlu dibasuh, iaitu di antara hujung jari hingga ke siku. Lebihkan sedikit bahagian siku supaya air benar-benar telah dibasuh ke kawasan yang sepatutnya. Pastikan air disapu ataupun dibasuh kepada celah-celah jari dan juga setiap kawasan kulit di bahagian tangan. Membasuh tangan hingga ke siku dimulakan dengan anggota kanan dan kemudian dibasuh pula anggota tangan kiri. Ia boleh dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali di sini ialah perkara sunat. Yang wajib ataupun rukun wuduk ialah menyapu sekali sahaja. Sekiranya kita telah menyapu sekali ataupun membasuh sekali tangan, maka rukun wuduk kita sah. Dan sekiranya kita membasuh tangan sebanyak 3 kali, itu kita menambah perkara sunat dan menambah pahala. Seterusnya ialah menyapu sebahagian kepala. Secara rukunnya, menyapu sebahagian kepala ialah menyapu sekurang-kurangnya sehelai rambut. Oleh itu, sekiranya kita membasuh sebahagian kepala, ia telah menjadi perkara sunat wuduk. Ia juga sunat dilakukan sebanyak 3 kali dan juga sunat membasuh keseluruhan kepala. Menyapu sebahagian kepala ialah rukun wuduk. Maka, hendaklah dipastikan semasa kita berwuduk, kita menyapu sebahagian kepala. Seterusnya, ini ialah perkara sunat wuduk yang dilakukan di pertengahan di antara rukun wuduk, iaitu membasuh telinga. Membasuh telinga ialah ruang telinga dan juga belakang telinga. Tata cara melaksanakan wuduk akan ditunjukkan selepas di video yang akan datang. Membasuh telinga sebanyak 3 kali juga ialah perkara sunat wuduk. Seterusnya, rukun wuduk ialah membasuh kaki hingga ke buku lali. Ini ialah kawasan jari kaki dan sehingga ke buku lali. Kawasan ini hendaklah dibasuh semasa kita berwuduk. Dan kita disunatkan mulai dengan anggota kaki kanan dan selepas itu kita basuh anggota kaki kiri. Disunatkan juga membasuh sebanyak 3 kali. Dan perkara rukun wuduk yang terakhir ialah tertib. Tertib bermaksud mengikut susunan. Ini bermaksud kita hendaklah mengikut susunan rukun wuduk. Bermula daripada berniat dan membasuh muka. Kemudian kita membasuh kedua tangan daripada jari hingga ke siku. Kemudian kita membasuh sebahagian kepala dan juga kita membasuh kaki. Ini hendaklah dilakukan secara mengikut susunan. Barulah dinamakan tertib. Maka selesailah rukun wuduk kita. Dan disunatkan kita untuk membaca doa selepas wuduk, selepas kita selesai berwuduk. Sabda baginda ada menyebutkan air yang mengalir semasa kita berwuduk membawa sekali dosa-dosa kita. Ini ialah lafaz niat semasa kita berwuduk. Di dalam bahasa Arabnya ialah nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Di bahagian atas ini. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Sekali lagi ikut saya. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Diminta murid-murid untuk mengulang bacaan ini supaya dapat mengingat dan menghafal niat wuduk. Niat wuduk dilaksanakan semasa kita membasuh muka. Baiklah, boleh buka
buku aktiviti untuk melaksanakan aktiviti seterusnya. Sila buka buku aktiviti muka surat 107. Arahan yang terdapat di muka surat ini ialah sila warnakan anggota wuduk dan tulis rukun atau sunat wuduk. Sila tulis perkataan Jawi ya. Baiklah. Ini ialah membasuh tangan hingga pergelangan, membasuh tangan, membasuh telinga, membasuh muka, menyapu kepala dan membasuh kaki. Anda boleh ulang video ini untuk menjawab soalan di muka surat 107 ini. Selamat menjawab. Seterusnya, boleh sambung latihan di muka surat 108 yang meminta kita untuk menomborkan mengikut urutan wuduk sempurna dan kemudian warnakan gambar. Seperti mana ni saya telah letakkan satu contoh iaitu nombor 1 bersugi. Boleh selesaikan nombor-nombor yang berikutnya. Selamat belajar dan semoga dapat berlatih menghafal rukun wuduk dan juga sunat wuduk serta niat wuduk. Sekian, terima kasih.